يلا نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا رأسي يؤلمني ما في اللسان يفقه قولي ما في لا عندي ماذا تفعل؟ يلا أين وصلتم؟ والعرش قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون له كل حكم. Ini bait 107 daripada matan Jawharah. Bait rangkap bait atau rangkap bismillahirrahmanirrahim. Ini kita beriman dengan Arash. Wajib kita beriman dengan Arash. Okey, yang kita sebut Arash ni macam mana kita ahli sunnah ni? Okey. Qauluhu perkataannya. Qaulu man? Qaulu Imam Laqani rahimallah. Wal arsyu dan arash. Mana wajib kita beriman dengan arash. Wajib kita beriman dengan arash. Okey. Apa arash ni? Apa arash ni? Okey. Summa istawa 'alal 'arsy. Summa istawa sebut arash apa arash? Dia kata apa? Wa huwa dan ia arash ini. Wa huwa dan dia jismun jisim. Jisim terdiri berapa? Jirim. Jisim terbentuk pada jirim. Ini sebab tu kita kata apa? Teori atom ni bukan Isaac Newton. Ulama kalam sebelah lama bahas ni tentang bab apa? Bab bagaimana jirim membentuk jisim. Sebab kita nak nafikan Allah ni sebab Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun. Makna kita nafi mutlak sesuatu ni. Nafi mutlak syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah daripada segenap segi. Tak ada satu pun. Semua makhluk ni. Mana selain daripada Allah semua makhluk. Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun daripada semua segi sama dengan Allah. Okey, jadi sebab tu di sinilah ulama kalam, ulama akidah, mereka memula membahaskan tentang apa? Teori apa? Jisim dan jirim. Jirim membentuk jisim daripada teori atom. Makna jisim ini daripada atom. Jirim ni atom lah tu. Jurmun. Atom, okey, dia membentuk jisim. Jisim muncul dalam bentuk cair, dalam bentuk apa? Pepejal, dalam bentuk gas. Faham tak? Sebab tu. Jadi bodoh-bodoh kita saja belajar di sekolah. Okey, sebut teori apa? Atom siapa? Isaac Newton. Isaac Newton bukan kata akidah, lama sudah sebut masalah ni. Okey, jadi ada apa? Wa jisim terbentuk pada jirim. Makna molekul-molekul atom tadi dia membentuk jisim. Jisim ini muncul dalam bentuk apa? Gas. Muncul dalam bentuk apa?
berpejal, muncul dalam bentuk cecair. Sebab itu semua sifat bagi makhluk. Boleh? Jadi jismun azimun nuraniyun. Nuraniyun bersifat cahaya. Bersifat cahaya. Alawiyun. Alawiyun, ala, tinggi. Pada perkataan ala ya'lu. Alawiyun, yang tinggi. Atas dia. Dia berada di atas, bukan bawah, atas. Okey, bersifat nuraniyah. Bersifat nurani. Qila, dikatakan ni setengah pada ulama qila. Qila dikatakan min nurin. Dia Allah ciptakan min nur, daripada cahaya. Satu pendapat kata begitu. Wa qila, dan dikatakan, pendapat lagi, min zabarjadatin, daripada permata. Zabarjad ni apa? Permata hijau. Khadra'a, hijau. Daripada zabarjad, permata hijau. Zabarjadatin khadra'a. Waqila, dan dikatakan. Setengah ulama kata, qila ni semua pendapat ulama dulu. Min yaqutatin, daripada yaqut. Yaqut permata juga. Hamra'a, permata merah. Setengah kata dia daripada permata hijau, setengah kata arash ini daripada permata merah. Okey. Wal aula, sini ya, pegangan paling afdal ni. Wal aula, wal aula, dan paling aula, paling utama, al-imsak. Imsak ke? Menahan diri. Menahan diri. Al-imsak mana menahan diri. Anil qat'i, daripada qata'. Daripada meyakini, makna kata putus. Bita'yini, dengan menentukan. Menentukan haqiqatihi, hakikatnya kita serah pada Allah. Faham tak? Jadi setengah ulama kata dia diciptakan daripada cahaya, setengah ulama kata arash ini Allah ciptakan daripada permata hijau, setengah ulama kata arash ini Allah ciptakan daripada permata merah. Jadi tak datang warid yang sabit sahih, nas yang sahih bagaimana sifat arash. Jadi kita beriman arash tu ada di atas, paling tinggi arash, meliputi langit dan bumi. Kita beriman arash. Kemudian kita serahkan keadaan hakikat arash itu pada Allah. Kita beriman saja. Faham tu? Ini faham tu? Ini cara kita beriman dengan arash. Faham tak? Makna kita beriman bahawa arash itu ada. Arash itu makhluk Allah yang sangat besar. Okey, paling tinggi, atas pada langit, atas pada kursi lagi, paling tinggi. Kemudian macam mana hakikat sifat dia? Kita serahkan pada Allah. Faham tu? Boleh. Ini cara kita beriman dengan arash. Okey, kita sambung lagi. Dia kata sebab apa? Li'adamil ilmi biha. Kerana tidak apa? Tidak ada ilmu. Mana ilmu buat golongan yakin. Ilmu yakin biha, dengannya. Dengan apa? Bihaqiqatiha, dengan hakikatnya. Apa hakikat arash? Sebab kita pun boleh tengok. Kita pun tak pernah tengok arash. Tak pernah kita tengok arash. Kita beriman. Faham tak? Kita tak pernah tengok arash. Yang kita sebut, yang kita baca Quran. Wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin fawqahum samaniyah, menanggung arash Allah Taala pada waktu itu berapa orang malaikat? 8 orang malaikat. Okey. Wat tahqiqu,
dan tahqiq. Annahu sesungguhnya yang arash ini laisa kurawiyan, bukan bersifat kurawiyan, bukan bersifat bulat, bukan bersifat bulat. Dia tahqiq para ulama. Tahqiq makna para ulama annahu laisa kurawiyan. Dia bukan bersifat bulat, bal huwa qubbatun, bahkan ia kubah, berbentuk kubah. Mana kubah fauqal alami, di atas alam semua sekali, di atas bumi, di atas langit, di atas kursi, atas sekali. Zatu a'midatin arba'atin. Zatu a'midatin, mempunyai a'midah 4. A'midatin tiang, arba'atin, dia ada 4 tiang. Tahmiluhul malaikah, menanggung arash ini. Siapa yang tanggung arash? Para malaikat. Tahmiluhul malaikah, mana arash ini ditanggung oleh para malaikat. Sebab sebab wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari akhirat 8, dunia 4. Okey. Fi dunia sekarang, pada dunia sekarang ni, fi dunia arba'atun. Di dunia ini 4 malaikat tanggung dah sekarang. Sekarang 4 malaikat tanggung arsy. Wa fil akhirati, dan pada akhirat nanti samaniyatun, pada akhirat nanti samaniyah, 8 malaikat. Sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah apa tu? Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ma'arij haqqah. Okey, al-haqqah. Okey, dan menanggung arash Tuhanmu pada hari itu 8 orang malaikat. 8 orang malaikat. Sebab apa? Mengapa di dunia sekarang 4, nanti di akhirat 8? Apa sebabnya? Okey, ini dia taklil Imam Bajuruddin. Li ziyadatil jalali, kerana bertambahnya kemuliaan, wal azamati, dan kebesaran arash itu, fil akhirati, di akhirat nanti. Sebab tu ada tiang dia. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Fa akunu awwala man afaq. Maka sewaktu ditiupkan sangkakala, siapa pertama sedar? Rasulullah sebut waktu ditiupkan sangkakala tadi, tiup sangkakala kedua, sangkakala yang membangkitkan, fa akunu awwala man yafiq. Rasul sebut, maka aku orang pertama sedar. Fa idza ana bi Musa, tiba aku mendapati Musa akhidun, sedang pegang apa? Pegang tiang arash. La adri afaqa qabli am juwiza min faqati fid dunya. Aku pun tak tahu Nabi Musa ni selepas tiupan kedua dia pingsan atau tidak. Sebab waktu aku sedar, Rasul sebut sedar dari untuk masyar. Sebab waktu itu Rasulullah pun dipingsankan selepas tiupan kedua. Fa akunu awwalam yafiq. Rasul sebut apabila Israfil tiup sangkakala kedua, tiupan kebangkitan, akulah Rasul sebut orang pertama sedar. Tapi waktu aku sedar, Rasul sebut, aku tengok Musa telah berdiri, sedang pegang tiang arash. Sedang pegang tiang arash. Jadi pun aku tak tahu Rasulullah sebut afaqa qabli, dia sedar sebelum aku, amjuwiza, ataupun dia tak dipingsankan. Sebab apa? Sebab di dunia terus dia terus dipingsankan. Sebab waktu apa? Waktu bila Musa dipingsankan? Waktu dia minta tengok Allah. Apa Rasul sebut?
Rabbi arini anzur ilayk. Qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Jadi Musa pun berkata, Rabbi, Tuhanku, arini, tunjuklah engkau padaku. Anzur ilai, aku ingin melihat zatmu ya Rabb. Apa Allah sebut? Qala lan tarani, qala lan tarani. Maka Allah berkata, kau tidak sekali-kali Musa boleh melihat aku. Walakin anzur ila al-jabali. Tapi kau tengoklah gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakka. Apabila Allah bertajalli, mana bertajalli? Kasyafa min nuri. Allah baru buka hijab cahayanya saja. Falamma tajalla lil-jabali ja'alahu dakka. Allah menjadikan gunung tadi hancur. Gunung hancur. Jadi pasir balik. Hancur, jadi rata balik. Musa tengok begitu, Nabi Musa tengok begitu, Nabi Musa AS tengok begitu. Wa kharra Musa sa'iqa. Terus pengsan Nabi Musa. Dahsyatnya kejadian itu. Jadi, makna Rasulullah sebut amju idza bisaqati, ataupun dia Allah sebab Allah pengsan dunia, jadi akhirat tak payah pengsan sudah. Boleh? Okey. Lihat sini. Ru'usuhum 'indal sorry. Wa fil asamaniyah. Okey. Ru'usum kepala mereka. Kepala para malaikat ini. Kepala malaikat ini indal arsy, di sisi arsy. Fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Di langit ketujuh. Wa aqdamuhum, dan kaki mereka, tapak kaki mereka para malaikat ini fil ardi sufla, pada lapisan bumi paling bawah. Wa qurunuhum, dan tanduk mereka qaqurunil wa'il, seperti tanduk wa'il, iaitu apa? Al-baqaril wahshi, sapi liap. Pasal tengok National Geographic yang sapi tanduk panjang tu, macam kambing tu, macam kijang tu, yang tapi warna putih tu, itu panggil baqarul wahshi, wa'al. Dia tanduk dia macam panjang tu, naik tu. Pernah tengok National Geographic? Warna putih tu kadang-kadang tu kan, dia tanduk begitu. Bentang liar tu. Dia antelope warna coklat kan? Dia besar lagi daripada antelope. Antelope kan warna coklat tu, macam kijang-kijang tu antelope kan? Dia tanduk dia bukan, dia warna putih. Dia tanduk dia begitu. Tinggi tanduk dia panjang. Ada besar lagi daripada antelope. Dia besar. Dia panggil apa? Baqarul wahshi. Besar dia. Itu. Okey, lihat sini. Ma baina, apa baina antara asli, asal mana hujung, qarni ahadihim, tanduk salah seorang mereka, ila muntahahu, kepada hujung panjang tanduknya, 500 amin, 500 amin, 500 tahun perjalanan. Buat catatan bawah tu. Hadis ini rawahu Tabarani wa huwa dhaif. Tulis catatan bawah tu. Tulis catatan hadal hadis tentang sifat apa? Malaikat pemikul hamal arsy ini, tulis rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Wa isnaduhu, dan sanadnya dhaifun, sangat lemah. Sanad dia lemah. Ingat wa isnadu dhaif. Tulis tu. Rawahu Tabarani. Ini Imam Bajuri dia nakalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani.
Dan ulama hadis menghukum hadis ini sebagai apa? Dhaif. Lemah. Para ulama hadis menghukum hadis malaikat hamalatul arsy ada tanduk, itu ulama hadis hukum sebagai lemah. Hadis ni lemah, diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Okey, sebab yang sahih apa? Yang sahih riwayat Abu Daud. Rasulullah sebut, uzina li, diizinkan kepadaku, an uhaddisa an malakin, aku diizinkan untuk aku bercerita, untuk aku uhaddisa, aku menceritakan, untuk aku menceritakan. Uzina li, diizinkan untuk aku an uhaddisa, untuk aku menceritakan an malakin, tentang malaikat, min malaikatillah, daripada malaikat Allah, min hamalatil arsy, daripada malaikat yang menanggung arsy, yang sebut tu, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Apa dia sebut? Hadis ni dia kata apa? Inna ma baina syahmati udhunaihi, ini telinga malaikat tu, ila atiqihi, kepada baba, ini bahunya, atiq, faham tu? Bahunya sini. Ni kawasan ni, ini atiq, ala atiqihi, atas bahunya. Masirata sab'id mi'atamin, jaraknya 700 perjalanan. 700 tahun perjalanan, besar dia. Ini hadis ni rawahu Abu Daud. Itu yang ulama hukum sebagai sahih hadis ni. Dalam Abu Daud, hadis Abi Daud disebut, Rasulullah sebut, aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat. Dia kata malaikat, salah seorang mereka ini antara hujung telinganya, jaraknya dengan bahunya, ni atiqihi, 700 tahun perjalanan. Besar mana? Besar mana? Faham tu? Itu hadis ini apa? Nanti buka dalam Abu Daud. Ada dalam Abu Daud. Dia kata hadis ni sanad dia sahih. Okey. Wa qila, dan dikatakan, innahu sungguh ia. Ini qila, lemah, pendapat lemah ya. Kurawiyun, dia bersifat bulatan. Muhitun, meliputi. Bi jami'il ajsami, dengan seluruh jisim-jisim yang ada. Dia meliputi semua sekali. Wa hadza, dan ini. Okey, ini apa? Ini qila ni, pendapat siapa ni? Itu pendapat Hasan Al-Basri. Sebab Hasan Al-Basri dia mengatakan arasy adalah kursi adalah arasy. Ini pendapat siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Tabi'in. Sebab tu Allah sebut apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meliputi kursi langit dan bumi. Sebab tu dia kata, okey, jadi faham daripada kata Imam Hasan Basri, arasy ni dia sifat bulat. Sebab dia kata arasy adalah kursi. Tapi kita tak, arasy lain, kursi lain. Ini apa? Makna dia kata wa hadza, dan ini khilafut tahqiqi, khilaf, bertentangan dengan yang ditahqiqkan, bahawa yang ditahqiqkan arasy ini dia bersifat kubah, dia makhluk. Okey. Qauluhu, dan perkataannya disebut arasy, wal kursiyu ma'tufun 'ala al-'arasy, diatafkan kepada arasy. Makna apa dia diatafkan? Arasy lain, kursi lain. Faham tu? Okey. Wa huwa, dia apa? Wa huwa, dia kursi tadi, jismun azimun, jisim juga. Jismun azimun, jisim yang sangat besar. Nuraniyun, bersifat cahaya, nuraniyun. Tahtal arsy, berada di bawah arasy. Mana arasy paling atas, bawahnya kursi. Multasiqun bihi, bergantung, makna iltasaqa,
Bergantung dengan arasy. Bihi dengannya, bil arsy. Fawqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh. Bainahu, di antaranya, ay baina, bainahu antaranya, antara arasy, ya, wa bainaha, dan antaranya. Ha, ni balik pada siapa, Hafiz? Apa bainahu, bainal kursi wa bainaha. Ha, ni balik pada siapa? As-sama'is sabi'ah. Yang bukan arasy, antaranya bainahu wa bainaha, antara arasy wa baina wa bainas sama'is sabi'ah, antara kursi, bainahu wa bainal kursi wa bainaha, antara apa? Antara langit ketujuh. Sebab tu muannas sini kan, sebab as-sama'is sabi'ah. Arasy muzakkar, kursi muzakkar ya. Kursi muzakkar ya. Arasy muzakkar, tapi sama ni muannas. Bainahu wa bainaha, antara kursi dengan apa? Bainaha, antara langit ketujuh. Masiratu, perjalanan. Masiratu, perjalanan. Panjang berapa? 500 amin. 500 tahun perjalanan. Kama nuqila, seperti dinukilkan. Ani bin Abbas, daripada Ibnu Abbas. Seperti yang dinukilkan Ibnu Abbas. Wal aula, dan paling aula utama, antum saka, hendaklah menahan diri. Anil jazmi, daripada kita menjazamkan, meletakkan yakin, qat'i. Bita'yini, dengan ditentukan haqiqatihi, hakikat kursi ini sama dengan arasy juga. Li adamil ilmi, kerana tidak ada ilmi, biha, dengannya, dengan hakikat kursi. Ingat ya? Wa huwa ghairul arsy, dan dia bukan arasy. Sebab kursi lain, arasy lain. Khilafan, bersalahan, lil Hasanil Al-Basri, bagi Hasan Al-Basri. Jadi ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita belajar awal bahawa arasy ini makhluk Allah, kursi makhluk Allah. Dia makhluk, arasy makhluk Allah, kursi pun makhluk Allah. Allah sebut apa? Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya daripada alam. Makna kursi pun makhluk, arasy makhluk, dan Allah tidak pernah memerlukan makhluk dia. Faham tak? Ini akidah kita. Ini akidah kita, bahawa Allah tak perlukan arasy, Allah tak perlukan kursi. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, tak perlukan alam. Arasy alam tak alam, kursi alam tak alam. Jadi Allah tak perlukan arasy, Allah tak perlukan kursi. Jadi kita beriman arasy paling atas, selepas arasy ada kursi. Dua-dua makhluk Allah. Kita serahkan hakikat sifat sebenar arasy, kursi kepada Allah. Tauhid kita serahkan sifat dia. Ini akidah kita. Okey. Tapi sebab tu Ustaz kata, tengok. Sebab tu Ustaz kata, tengok kan, kita ni janganlah akidah ni ajar anak kita awal-awal. InsyaAllah akidah ni, beriman dengan arasy, beriman kursi, ajar pada awal lagi. Daripada apa? Kecil-kecil ajar sudah. Sebab sekarang yang jadi apa? Banyak jadi apa? Mujassimah. Di mana arasy, di mana Allah atas arasy. Di mana Allah atas arasy. Kursi itu apa? Kursi itu tempat letak kaki Allah. Ingat Okey. Tempat letak kaki Allah. Apa kursi? Kursi ini tempat letak kaki Allah. Allah di mana? Sedang bersemayam di atas arasy. Macam mana keadaan dia?
Wal kaifiyah majhul. Kita tak tahu macam keadaannya. Tengok perkataan dia. Dia kata, okey. Allah istawa ala arsh. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsh. Allah bersemayam di atas arsh. Okey. Nusbitu wal kaifiyah majhulah. Tapi macam mana keadaan Allah duduk semayam di atas arsh tu, kita pun tak tahu macam mana. Serahkan kepada Allah. Makna di mana Allah sekarang sedang duduk atas arsh. Faham tak? Begitu beriman dengan Allah. Arsh macam mana? Arsh paling atas, macam mana hakikatnya kita serah kepada Allah. Tidakkah dia mensifatkan Allah dengan arsh sama? Mana arsh tu ada, tapi macam mana sifat dia kita serah kepada Allah. Allah tu duduk atas arsh, macam mana kita serah kepada Allah. Boleh faham tak? Nampak tak? Bukan begitu kita beriman. Bukan begitu. Kita kata Allah tidak memerlukan arsh. Allah menciptakan arsh. Allah berkursi. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan. Sebab tu saya kata, yang kita jadi sekarang kelang kabut begini. Ingat ya? Okey. Ni benda ni fal nakunu surha. Kita kena terus terang benda ni. Kita pendedahan awal mana kita sebab tu ulama sebut fardu ain ni anak kena ajar apa? Fiqh, akidah, tasawuf. Fiqh, tasawuf mesti ajar anak-anak kita. Jadi sekarang akidah pun di sekolah, apa saja belajar akidah di sekolah. Kurikulum di sekolah. Apa saja kurikulum di sekolah. Jujur ustaz kan mau 10 tahun ustaz mengajar di sekolah. Apa saja kurikulum dia. Kadang-kadang budak keluar sekolah mendengar akidah tu apa? Fiqh tu apa? Tasawuf tu apa? Aku pun tak tahu. Tak boleh bezakan lagi antara apa tu akidah, apa tu fiqh, apa tu tasawuf. Faham tu? Dulu ada sekolah agama. Dulu ada. Dulu kita tafsir sendiri, ada apa? Tafsir, saraf, qawaid, balaghah, mantiq. Dulu mutala'ah, insya ada. Tapi selepas apa? Kerajaan buat apa? Sekolah agama apa? SABK. Sekolah agama betul kerajaan. Jadi ikut balik. Sekarang pun sekolah agama pun paling-paling dia ada ulmu syar'iyah dengan apa lagi? Itulah. 2-3 subjek saja. Kemudian apa satu lagi? Apa? Lughah Arabiyah. Ulum syariah, lughah Arabiyah. 2 saja. Dulu waktu ustaz belajar dulu, ingat dulu. Sekolah agama Maktab Mahmud dulu. 10 subjek bahasa Arab. 10 subjek untuk SPM. Maktab Mahmud dulu. Tapi sekarang telah jadi begini, dia apa? Dia potong semua tu. Jadi sekarang pelajar kita, biarpun sekolah menengah kebangsaan agama, dia asas akidah dia tak kukuh. Sekolah menengah kebangsaan agama, asas akidah tak kukuh. Mana pernah dia jumpa Faridah? Tak pernah belajar pun Faridah. Faham tak? Taqi maqam tak pernah belajar. Jauharah pun tak pernah belajar. Jadi budak-budak cerdik ni, yang cemerlang ni, okey, Universiti Madinah bagi peluang tawaran belajar di sana. Sebab tu belajar Madinah tawaran beasiswa kerajaan Saudi. Jadi pelajar-pelajar kita pergi ke Universiti Madinah, mereka sebenarnya akidah pun mereka tak jelas. Faham tak? Akidah mereka pun tak jelas. Sampai sana, ini ustaz cerita ya, pengalaman ustaz sendiri. Faham tak? Sebab Jordan lebih kurang. Sebab Jordan dulu, zaman ustaz, sampai alhamdulillah lah, dengan kata Jordan berubah sudah. Zaman ustaz, sebab apa? Zaman ustaz, kebanyakan pesyarah University of Jordan yang akidah semua tu. Sebab tu ustaz kata dulu, di Jordan dulu, kitab antara rujukan dia dalam akidah, kitab apa? Naim Yasin, Kitabul Imam, memang kitab Wahabi tu. Jadi apa pergi? Mereka ni kosong. Faham tak? Tamah di Madinah, dia jumpa dengan Syekh seperti apa? Syekh Rabi' Al-Madkhali. Kita dengar kan mana? Syekh Rabi' Al-Madkhali. Kalau kita dengar dia punya kuliah dia, orang faham ilmu, geleng kepala. Astagfirullah, macam mana boleh dia cari ulama ni? Kita dengar dia ceramah, kita urut dada saja. Syekh Rabi' Al-Madkhali di Universiti Madinah. Okey, jadi budak-budak kita sampai sana, pelajar kita ni dengar, dia tak pernah terdedah dengan perbahasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tak pernah baca Jauharah. Jadi sampai sana, ingat ya, apabila kita menetapkan akidah mengenai sifat Allah, hukum Allah, kita hanya balik pada Al-Quran, kita balik pada sunnah. Seperti hukum fiqh, kita balik pada Quran dan sunnah. Jadi kita sifatkan Allah dengan seperti mana Allah sifatkan dalam kitabnya, seperti Rasulullah sifatkan dalam kitabnya. Jadi mereka ni kosong sebenarnya.
Dengar perkataan itu, ya betul kan? Sebab Allah tentu sifat dia sebut dalam apa? Jadi jumpa ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sifat Allah duduk atas arasy. Allah duduk bila arasy. Arasy itu tempat Allah duduk bersemayam. Dijumpa lagi. Kursiyu mawdi'i qadamaihi wal 'arsy la yaqru qadrahu. Kursi itu tempat letak tapak kakinya. Jadi dia bayang. Okey, dengan kepala dia, Allah duduk di atas arasy, kaki Allah melunjur sampai di kursi tempat duduk. Jangan ketawa ya. Kalau belajar di Saudi, Universiti Madinah begitu, dah faham? Allah di atas arasy, kursi ni tempat letak kaki. Sebab datang riwayat Ibn Abbas kan? Kursiyu mawdi'i qadamaihi wal 'arsy la yaqul qadrahu. Kursi ini tempat mawdi'i qadamaihi, tempat letak dua kaki Allah. Sedangkan arasy ni tak ada siapa pun mampu sifatkan dia. Jadi mereka ni tak pernah dibahaskan dengan apa? Dengan akidah yang sebenar. Jadi ya, sunnah sebut kita beriman sajalah. Jangan tanya banyak. Allah di atas arasy, kursi tempat letak kakinya. Macam mana? Keadaannya serah pada Allah. Siapa tak mau beriman dengan ini, dia tak beriman dengan ayat Quran. Tak percaya dengan ini, tak beriman hadis sahih. Faham tak? Jadi sebab tu sampai peringkat kalau golongan melampau, golongan madakhilah ni, pengikut apa? Rabi' al-Madkhali ni, sampai peringkat dia mengkafirkan ulama Asy'ariyah. Dia kata mereka ni pandai-pandai ubah sifat Allah. Faham tu? Sini bahayanya. Kita kata arasy ni, sebab tu kita kata. Okey. Kita kata nanti kita sebut kursi maudhi qadamai makna dia. Itu kursi, itu bukan sandar Rasulullah, sandar pada Ibnu Abbas. Jadi dia kata, ulama Ibnu Jauzi lama sudah sebut. Dia kata maksudnya Rasulullah nak gambarkan keadaan arasy, nisbahkan kursi itu besarnya arasy dibandingkan kursi, bagaimana singgasana dengan tempat letak kursi. Begitunya kecilnya kursi dibandingkan dengan arasy. Sebab itu dalam sebuah riwayat, langit dengan bumi ini dibandingkan dengan kursi seperti apa? Sebentuk cincin dibuang di tengah pasir. Kursi pula dibandingkan dengan arasy seperti sebentuk cincin dibuang di tengah padang pasir. Besarnya arasy ni. Boleh. Itu dia kata, itu taswir, gambaran bagaimana besarnya arasy dibandingkan kursi. Makna gambaran besarnya arasy. Tapi mereka tambah. Okay. Allah di atas arasy, kursi itu tempat diletakkan kaki. Sebab tu saya kata, jadi mereka ni pergi ke Madinah, dia tak pernah jumpa, tak pernah baca pun perbahasan Jawharah, tak pernah pun bahas apa Tuhfatul Murid, tak pernah baca. Jadi oh ya kan, ini hadis Quran sebut, ini sanad dia sahih, kita beriman dah. Ini masalahnya kita. Jadi mereka ni sebenarnya jujur, tapi kita kata sayangnya apa? Tapi silap step. Sebab tu kata, kalau ustaz sekarang, orang tanya ustaz, anakku dapat Madinah, pergi ke? Tak pergi dah. Sekarang janganlah pergi. Sebab apa? Sekarang pengaruh Rabi' Madkhali ni, betul tak? Syekh Rabi' al-Madkhali di seminar. Ini paling bahaya. Sampai dia peringkat dia. Sebab tu kita tengok kan, kalau di Madinah ni beza sikit daripada Jordan. Jordan ni dia apa? Wahabi Jordan, dia ada cenderung ikhwan sikit. Tapi Wahabi Madinah ini, Wahabi dia tak boleh lawan kerajaan. Tapi Wahabi Jordan ni, kerajaan tak betul, kami lawan. Sebab bagi dia Wahabi Madinah ni, okey, Wahabi Madinah ni taat uli amri. Salafus soleh ini, akidah salafus soleh tak boleh lawan uli amri, haram lawan uli amri. Ini akidah salafus soleh, haram lawan uli amri, haram lawan uli amri, haram berperang lawan uli amri. Habis waktu Abdullah bin Zubair, dia bukan salah lah, bukan akidah salah lah. Zubair dia menentang kerajaan Bani Umayyah kan? Sama sendiri dia tentang kerajaan. Okey, Zaid bin Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah, dia lawan kerajaan Bani Umayyah. Faham tak? Jadi Madkhali sampai peringkat. Tengok kan? Kadang saya fikir cerdik tak cerdik. Golongan Madkhali ni, dia panggil madakhilah, daripada Madinah ni, kewajipan dia taat pada ulama amri. Macam mana ulama amri buat pun kita kena taat. Sebab tu solat berjarak. Wahabi Madinah ni cukup taat ni. Apabila kerajaan putuskan solat mesti berjarak, paling taat Wahabi Madinah. Wahabi Jordan kurang sikit. Wahabi Madinah paling taat. Sebab dia kata wajib taat uli amri. Kerajaan kata wajib vaksin, wajib ambil vaksin.
Sebab apa? Taat uli amri. Ini Wahabi Madinah. Wahabi Madkhal, dia panggil Madkhali. Apa kerana buat, mesti wajib kita taat. Sebab kita kata, macam mana boleh wajibkan vaksin? Sedangkan hukum ijma' berubat ni hukum dia harus. Sebab Allah tak jadikan penyembuh pada apa? Pada berubat pula. Berubat pula bukan pada semata-mata satu ubat. Bahkan kita boleh sembuh bukan dengan doa. Boleh sembuh dengan apa? Dengan ubat. Boleh sembuh dengan bersabar. Mana boleh wajibkan sebab Allah tak pilihan. Allah jadikan pilihan. Ada yang sembuh dengan bersabar. Ada yang sembuh dengan apa? Dengan doa. Ada sembuh dengan ubat ni, ada sembuh dengan ubat ni. Berbeza. Tiba-tiba kita wajibkan satu cara saja, mesti vaksin. Tak pernah syarak letak begitu. Tapi mereka ni tak wajib vaksin. Kalau nak disuruh. Ini pahaman sana, pahaman Wahabi. Golongan Madkhali. Sampai peringkat di Mesir. Yang lucunya, pengaruh mereka, dia panggil golongan Madakhirah. Pengikut Rabi' Madkhali ni, dia masuk ke Mesir. Jadi pengikut Wahabi di Mesir. Jadi kita wajib, zaman Mubarak, saya ingatlah cerita ni zaman Mubarak dulu. Jadi dia kata, wajib kita taat Husni Mubarak. Wajib taat. Sebab dia pemimpin. Wajib kita taat, jangan kita bangkang dia. Sebab tu Wahabi bermusuh Ikhwan. Sebab Ikhwan lawan apa? Husni Mubarak. Jadi sampai peringkat dia panggil apa? Ketua Wahabi di sana, Muhammad Khalil ini, dia panggil Husni Mubarak Amirul Mukminin. Dia panggil Husni Mubarak Amirul Mukminin. Jadi sampai apa? Perisikan Mesir pergi jumpa dia. Jangan berhentikan nama panggil Amirul Mukminin. Kami pun tak sanggup panggil Amirul Mukminin. Sampai apa? Tengok. Dia nak sanjung Husni Mubarak. Jadi Husni Mubarak jumpa perisikan dia. Bagi tahu jangan sampai peringkat ni. Jangan sampai panggil Mubarak Amirul Mukminin. Sebab Mubarak bertakut je. Jadi Amirul Mukminin makna apa? Makna dia pegang betul umat Islam. Jadi jangan panggil Amirul Mukminin. Ikutlah dia orang. Mubarak tak benarkan panggil dia Amirul Mukminin. Dia suruh panggil Mubarak Amirul Mukminin. Ini kamu tengok ni. Sebab saya kata bahayanya pahaman apa? Golongan ni. Boleh. Sebab tu saya kata belajar akidah, belajar pada asas dia. Ini tengok. Ulama sebut arah macam kita beriman dengan arah ni makhluk. Jadi apa makhluk? Allah sebut apa? Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tak memerlukan makhluk. Allah tak memerlukan. Sebab wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah telah apa? Huwal awwal wal akhir. Sebelum ada arasy pun dia adalah Allah. Selepas ada arasy dia adalah Allah. Dia tak pernah memerlukan arasy. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Jelas tu? Jelas ya? Jadi cukup sekat tu. Ada soalan enggak? Qul masyaallah. Maju okey. Aku liqauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin mazidah. Ya rabb lakal sultanik. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما شاء غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. يلا ياسمين أذن. يا ياسمين.